ayat Amin. di surah Al-Qamar sama surah Ismail. Amin. Tapi mudah-mudahan tak apalah, walaupun macam mana pun kita teruskan muzakarah pagi ini bersama Fadil Ustaz Azhar Ramli. Boleh mulakan Ustaz? Terima kasih. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah tuan-puan, seperti mana yang disebut oleh Abang Zaki tadi, alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita menyatakan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita diberikan kelapangan masa oleh Allah taala, kesempatan, peluang serta kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekali lagi kita bertemu di dalam diskusi ilmu setiap pagi Ahad, kitab idaman penutup jilid yang kedua, jilid yang pertama. Jilid yang pertama dan juga tajuk yang pertama, iaitu tajuk bersuci. Tajuk bersuci kita dah masuk fasal yang kedua. Fasal pertama pengenalan air, dan fasal yang kedua pengenalan najis. Jadi insyaAllah hari ini tuan-puan kita akan teruskan kepada satu topik najis yang kedua, iaitu najis mughallazah. Kalau bagi yang ada kitab tuan-puan, bahagian najis muka surat 11 versi kitab Jawi, muka surat 11, iaitu tajuk besar dia ialah bahagian najis. Jadi bahagian najis ini dia subtopik dua, subtopik dua. Subtopik yang pertama ialah pengenalan najis. Tu kita dah naik, Al-Fadhil Haji Rusli dah naikkan slide bagi kawan-kawan berada dalam Zoom meeting. Bagi kawan-kawan berada dalam Facebook Live, boleh tengok kitab masing-masing. Satu topik yang pertama dalam tajuk besar dia ialah pengenalan najis ni. Kita dah bincang ciri-ciri ataupun dia panggil contoh-contoh najis, ataupun dalam bahasa umumnya pengenalan najis. Dan yang keduanya tuan-puan, yang keduanya ialah bahagian najis ataupun kategori najis. Secara umum kita dah kenal najis, kita dah kenal najis, kita dah kenal beza hadas, dan kita dah kenal mustaqzar. Tiga benda itu sangat penting, sangat penting untuk kita tahu tiga benda itu: najis, hadas dan mustaqzar. Apabila umumnya kita tahu najis, maka kita nak kategorikan najis ini berada dalam kategori yang mana, iaitu secara umumnya najis terbahagi kepada tiga. Pertamanya najis ringan, yang keduanya najis berat, dan yang ketiganya ialah najis sederhana. InsyaAllah tuan-puan, hari ini kita akan terus sambung najis yang kedua, iaitu kategori najis yang kedua, najis berat. Najis berat. Ini bahagian najis. Saya dah jelas minggu lepas tuan-puan, bahagian najis ada tiga. Kategori najis ada tiga. Najis yang pertama yang najis ringan, dan najis yang kedua kita sambung pada pagi ini, iaitu najis berat. Dan ketiga-tiga bahagian najis ini konsep dia sama tuan-puan. Konsep dia kita akan belajar tiga benda. Apa dia tiga? Yang pertamanya ialah nama najis. Nama najis. Kita berkenalan dengan nama najis. Kenapa dipanggil najis ringan? Kenapa dipanggil najis berat? Kenapa dipanggil najis sederhana? Dan yang keduanya ialah kita nak tengok contoh. Contoh najis ringan, contoh najis berat. Dan yang ketiga paling penting ialah cara ataupun langkah bersuci najis. Jadi hari ini tuan-puan, kalau sempat insya-Allah kita cover tiga-tiga, iaitu kita nak kenal najis berat. Kenapa dipanggil najis berat? Dan keduanya kita nak kenal contoh najis berat. Dan yang ketiga yang paling penting kita nak tahu langkah bersuci najis berat. Ada tiga langkah. Kalau najis ringan ada dua sahaja langkah. Jadi pagi ni kalau sempat insya-Allah kita akan terus kepada subtopik yang ketiga, cara bersuci najis berat. Jadi najis ringan tuan-puan nombor satu ataupun dalam versi Jawi dia menggunakan A. Kalau A minggu lepas kita dah tahu tiga konsep ini. Konsep pertamanya ialah nama. Kenapa dipanggil najis ringan? Sebab merujuk kepada tata cara ataupun hukum bersuci najis ringan, mudah, tidak perlu tak diberatkan, sehingga 7 kali hanya memadai percik sahaja. Yang kedua, kita dah tahu contoh najis ringan. Dan ketiga, kita dah belajar minggu lepas tuan-puan tata cara bersuci najis ringan. Baik, konsep yang sama juga kita akan belajar pada hari ini tuan-puan. Sambung hari ini B kalau versi Ruminya, kalau Jawinya ba. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala.
huruf ba najis mughallazah, ataupun dalam versi Rumi huruf B, najis mughallazah. Baik, saya baca tuan-puan, najis mughallazah dalam kurungan yan berat, dalam kurungan yan berat. Najis mughallazah dia buat dalam kurungan itu yan berat. Jadi dia tak detailkan pengenalan nama najis mughallazah. Kenapa kita panggil najis mughallazah? Jadi oleh kerana kita ni ringkas tuan-puan, diringkaskan sahaja, iaitu sekadar dia terjemah yang berat itu sahaja. Baik. Iaitu tu contoh. Contoh tu anjing dan babi tu contoh. Baik, sebelum kita pergi pada contoh tuan-puan, kita clearkan dulu pertama, konsep yang pertama apa dia? Iaitu nama najis mughallazah. Kenapa dipanggil najis ini najis mughallazah, ataupun dalam bahasa kita dipanggil najis ringan? Kenapa panggil ringan? Kenapa panggil berat? Mukhaffafah ringan. Jadi berat ni tuan-puan, najis berat, dia merujuk kepada hukum bersuci. Dia merujuk kepada tata cara bersuci diberatkan oleh syarak sehingga disyaratkan mesti membasuh 7 kali dan salah satu daripadanya menggunakan air tanah. Sebab itu dipanggil najis ini najis berat. Saya ulang sekali lagi tuan-puan. Kenapa dipanggil najis berat? Berat ini nisbah apa? Iaitu nisbah berat ini nisbah tata cara bersuci. Diberatkan, disukarkan oleh syarak sehingga disyaratkan basuhan itu wajib 7 kali dan salah satu daripadanya menggunakan air yang dikeruhkan daripada tanah. Baik, settle. Itu kenapa dipanggil najis. Nama dia najis ini najis berat. Settle tuan-puan. Kalau najis ringan, kenapa panggil ringan? Merujuk kepada hukum bersuci ringan, mudah sahaja. Baik, settle. Yang kedua, kita tengok contoh. Ini juga antara penting. Yang pentingnya ialah contoh dan juga tata cara bersuci. Itu pelangkah bersuci, itu yang kita nak fokus tuan-puan. Yang kedua, iaitu qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, iaitu ni contoh najis berat. Ada berapa contoh? Iaitu anjing, babi dan anak kacukan daripada anjing dan babi. Dia cerita 3 sahaja tuan-puan, umum dia cerita 3 sahaja. Kita cuba detailkan. Okey, contoh dia tuan-puan ada 3. Dia disebut dalam kitab kita ini secara umum sahaja. Kemudian kita akan detailkan, cuba detailkan perincian 3 ini. Apa dia 3 contoh najis berat tuan-puan? Iaitu pertamanya ialah anjing, dan yang keduanya ialah babi, dan yang ketiga ni tiap-tiap anak yang lahir daripada hasil daripada perkongsian ataupun kacukan babi ataupun anjing. Kita dah sebut minggu lepas. Yang ketiga ini anak yang hasil daripada salah seekor daripada kedua ini. Contoh tuan-puan, anak yang dikacuk daripada babi, walaupun kacukan itu daripada binatang yang halal sekalipun, keluar anak, tetap anak itu najis mughallazah. Ataupun anak yang dikacuk daripada anjing, walaupun kacukan itu binatang halal sekalipun, keluar anak, hukum anak itu najis mughallazah. Walaupun kita dah sebut minggu lepas, walaupun di atas rupa binatang yang halal sekalipun. Contoh kambing dikacuk dengan anjing. Kambing tuan-puan dikacuk dengan anjing, keluar anak itu rupa dia tak rupa anjing, tak rupa bapa dia. Contohnya ibunya anjing, ibunya kambing, anaknya anjing, bapaknya anjing. Kemudian dikacuk anjing dengan kambing ni, keluar apa dia tuan-puan? Keluar anak, rupa anak dia itu, rupa dia ialah sebiji macam ibu dia, sebiji macam mak dia, iaitu kambing. Tak jadi anjing.
Dia tak ikut gen bapak dia. Dia tak ikut rupa bapak dia. Dia tak ikut rupa anjing. Dia ikut rupa ibu dia. Ibu dia apa? Ibu dia kambing. Sebiji macam kambing. Memang kita tengok, kalau kita tak tahu dikacuk, memang kita akan sembelih makan. Apa hukum dia? Hukum dia najis mughallazah. Wajib disembelih, dibunuh. Kambing yang berupa apa? Najis mughallazah, yang berupa kambing tadi. Ini wajib dibunuh. Kenapa? Ilah dia kerana nak menyelamatkan manusia daripada memakan najis mughallazah. Jadi 3 contoh ni tuan-puan, kesemuanya ini dipanggil najis mughallazah. Anjing, babi ataupun binatang yang dikacuk daripada salah seekor daripada keduanya, walaupun kekacukan daripada binatang yang halal sekalipun, dan di atas rupa anaknya di atas rupa binatang halal sekalipun, haram najis mughallazah, haram dimakan dan wajib dibunuh. Baik, itu secara umum. Secara detailnya tuan-puan, anjing, babi dan juga binatang yang ataupun dipanggil binatang yang kacuk daripada keduanya, itu umum 3 tu. Baik, detailnya apa? Detailnya tiap-tiap, bukan saja diri dia tu najis mughallazah, bukan saja diri anjing, diri babi, diri binatang dikacuk daripada keduanya najis mughallazah, bahkan setiap fudlah ataupun setiap apa yang keluar daripada binatang ini semuanya najis. Contoh apa tuan-puan? Contoh dia, diri dia najis kita tahu, bulu dia najis, kuku dia najis, air liur dia najis, hinguh dia najis, nanah dia najis, air bisa dia najis, air mata dia najis, tahi telinga dia najis. Ini dipanggil fudlah, ataupun dipanggil dalam bahasa kalau orang kita panggil mustaqzar. Tahi telinga dia najis, tahi mata dia najis, air mata dia najis, air telinga nanah dia najis, hinguh dia najis, air liur dia najis. Kesemuanya juzuk-juzuk ataupun tiap-tiap benda yang keluar daripada anjing, babi dan binatang dikacuk, kesemuanya najis. Air kecil dia najis, tahi dia najis, nanah dia najis, air mata dia najis, semuanya najis. Baik. Sebelum kita nak terus kepada bacaan, sebelum kita nak baca jika seorang terkena tu nak masuk ke langkah bersuci. Baik, sebelum tu kita nak settlekan dulu contoh ni. Baik, kita dah selesai contoh najis tuan-puan. Contoh najis mughallazah. Jadi umumnya 3, perincian dianya segala juzub ataupun tiap-tiap benda yang keluar daripada 3 binatang ini, semuanya dianggap najis mughallazah. Itu settle contoh najis mughallazah. Baik, cuma sebelum kita nak masuk pada cara langkah bersuci tuan-puan, sedikit tambahan info berkaitan dengan khilaf di kalangan ulama. Ini tambahan saja tuan-puan. Jadi yang kita sebut ini, yang kata najis mughallazah ni tuan-puan, najis mughallazah di dalam mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, anjing, babi dan tiap-tiap binatang yang dikacuk daripada keduanya, ini najis dalam mazhab kita. Adapun dalam mazhab lain dia tak najis. Sebab itulah secara umumnya tuan-puan, babi ini dan anjing ini dia tidak ijma' ulama najis. Yang ijma' ulama apa? Sepakat seluruh ulama 4 mazhab haram memakan daging najis, daging babi dan anjing. Itu ijma' ulama berdasarkan nas yang jelas dan Al-Quran. Tetapi najis dia tidak ijma' ulama. Dia tidak sepakat semua ulama mengatakan najis, tidak. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, takut terkeliru. Yang ijma' ulama semua mazhab mengatakan haram makan daging babi, anjing dan tiap-tiap binatang dikacuk daripada keduanya. Ijma' seluruh ulama haram makan daging. Yang kedua tuan-puan, tidak ijma' ulama, yakni tidak sepakat semua ulama
di atas menghukumkan anjing, babi sebagai najis. Tidak, dia khilaf. Dia khilaf ulama. Yang mengatakan najis ini apa tuan-puan? Iaitu ulama kita, yakni mazhab kita, Al-Imam Syafi'i menghukumkan diri anjing, babi dan binatang dikacut daripada keduanya dan segala juzuknya, segala fudlahnya, semuanya dianggap najis, bahkan najis mughallazah. Siapa tuan-puan? Iaitu mazhab kita Al-Imam Syafi'i dan juga muridnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ataupun dia panggil mazhab Hanbali. Dua mazhab ini menghukumkan najis mughallazah. Ada pun satu mazhab lagi tuan-puan, ini untuk tambahan saja, tapi kita berpegang dengan mazhab kita sebagai tambahan saja. Ada pun mazhab Maliki. Mazhab Maliki tidak menghukumkan najis anjing dan babi. Tidak menghukumkan najis anjing dan babi. Sebab itu kalau tersentuh dengan anjing, tersentuh dengan babi, kita pegang anjing, pegang babi, tak wajib basuh di sisi mazhab Maliki. Kenapa? Kerana menurut pandangan mazhab Maliki, diri anjing dan babi tidak najis. Ini sekadar tambahan, bukan untuk kita beramal, kerana kita beramal mazhab kita Syafi'i. Cuma kita boleh beramal apabila berlakunya situasi terdesak, emergency lah contohnya, perlu sangat untuk kita taklid mazhab Maliki, keadaan tertentu, situasi tertentu, boleh untuk kita berpegang mazhab Maliki. Melainkan mazhab Maliki ni apabila terkena jilatan anjing, air liur anjing, apabila kena air liur anjing, menurut mazhab Maliki wajib dibasuh 7 kali. Bukan kerana najis, tetapi ada hikmah dan rahsia menurut mazhab Maliki. Menurut mazhab Malikinya ada rahsia, mesti dibasuh 7 kali dan juga mesti dicampurkan 1 kali air 1 kali air tanah. Baik, saya tuan-tuan, itu sekadar tambahan dari sudut pandangan mazhab kita dan juga mazhab Mali dan juga mazhab Maliki. Baik, kita terus kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga apa dia? Langkah ketiganya kita nak terus kepada cara bersuci. Yang ni agak penting tuan-tuan. Kita nak tengok cara bersuci najis berat, ataupun kita panggil langkah bersuci najis berat. Ini penting. Kalau slap di sini tuan-puan, kalau silap di sini menyebabkan result dia ataupun hasil natijah dia tak sah. Sebab apa? Sebab tak ikut SOP membasuh najis berat. Baik, qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jika, sambut jika ada dalam slide di dalam Zoom dah ada slide. Jika seseorang itu sambut. Jika seseorang terkena anggota seseorang. Baik. Jika seseorang terkena anggotanya atau pakaiannya, anggotanya kalaulah kena badan, kena anggota, jadi kena tubuh badan kita, tubuh badan seseorang, atau pakaiannya, pakaian seseorang, kena tu dengan darah binatang itu. Terpercik darah anjing, terpercik darah babi, terpercik darah binatang yang dikacut daripada anjing dan babi. Terpercik kat mana? Pertamanya anggota, terpercik di badan kita, di kaki kita, di tangan kita, atau pakaiannya, pakaian seseorang, ataupun terkena pakaian. Terkena tu dengan darah binatang itu, ataupun tahiknya, terkena pakaian kita tahik anjing, ataupun tahik babi, ataupun tahik binatang yang dikacut daripada keduanya. Lagi, atau kencinnya, ataupun pakaian kita terkena air kencing anjing,
ataupun terkena air kencing babi. Jadi praktikalnya dengan kita anjing lah tuan-puan. Babi jarang, babi kena masuk kebun. Babi kena masuk kebun, melainkan rumah dia belakang, rumah dia kat kebun, dekat belakang hutan, adalah belakang rumah tu babi. Macam rumah saya ni, belakang rumah je babi. Dia datang melawat. Jadi kita tengok, kalau kena tarik dia, ataupun kena air kecil anjing, ataupun air liurnya anjing tu babi, kena air liur, dia jinak sangat anjing tu, kita apa nama ni, air anjing datang duk lepak belakang depan rumah kita, ataupun hanya jiran kita bela anjing, dia datang, kemudian dia jilat pakaian kita, dia jilat kasut kita, dia jilat kain kita, seluar kita. Jadi jilatan dia, air liur dia. Air liurnya air liur anjing, atau badan anjing dan babi. Tapi badan tu dia kata ian basah. Badan tu ian basah. Kenapa perlu badan tu ian basah, ada sifat tu? Kerana kalaulah badan dia kering, kita kering, najis itu tidak berpindah kepada kita. Dia tak menajiskan kita. Anjing yang kering tetap najis diri dia. Kalau anjing kering, kita kering, dia tak menajiskan kita. Kenapa tak menajiskan kita? Sebab najis anjing itu dia tak berpindah kepada kita. Walaupun dirinya najis. Diri dia tu najis, tetapi tuan-puan jangan ingat apa, dia kata, ada orang kata begini tuan-puan, sebab tu saya tekankan. Ada orang kata anjing kalau dia kering tak najis. Babi kalau dia kering tak najis. Najis ni ketika dia basah saja. Itu statement yang agak silap dan kurang tepat. Kenapa? Sebenarnya diri dia najis. Kita dah sebut awal, diri anjing babi najis, cuma apabila dia kering, najis pada diri anjing dia tak berpindah kepada kita. Dan badan dia yang kering, kalau kita sentuh, ketika mana badan kita kering, tangan kita kering, tak basah, badan anjing tu pula kering, tak basah, maka najis anjing dia tidak berpindah kepada kita. Itu yang tepatnya. Jangan ingat najis anjing ketika najis dia tak, anjing ketika kering tak najis, itu silap. Kurang tepat penggunaan bahasa dia. Yang tepatnya, anjing ketika mana dia kering, badan dia najis, tetapi najis tidak berpindah kepada kita. Kenapa? Kerana dua-dua kering. Tetapi kalau satu daripada duanya basah, tetap najis. Contoh, badan anjing kering, tapi badan kita basah, ataupun baju kita basah, lembab, najis. Kalau anjing datang parking, parking di punggung, datang panggil apa tu pan, dia, kita duduk berdiri, anjing yang jinak ni dia datang menyenih, bahasa saya ni menyenih lah, dia datang menyenih di kaki kita, kerana dia jinak, dia tu basah ataupun kita basah, najis itu berpindah. Baik, itu mudah untuk ingat tuan-tuan, kunci dia. Kalau dua-dua kering, najis tak berpindah. Salah satu daripada dua ni basah, najis berpindah. Dia tak syarat dua-dua basah. Salah satu daripada kedua ni basah, tetap najis ini akan berpindah. Baik. Settle. Maka cara menyuci. Baik, terus kepada cara menyuci. Kita dah tahu dah. Semua ni kalau kita kena, jika seseorang terkena anggota pakaian dia darah binatang itu, atau tahi, atau air kencing, atau air liur, atau badannya badan anjing babi yang basah, tu, maka cara menyucinya, cara menyuci najis berat ni, kita nak buat macam mana? Hendaklah dibasuh 7 kali. Dibasuh 7 kali tu setelah dihilangkan airnya, air anjing, diri najis anjing atau babi, dengan jirus yang pertama, tambah 6 kali jirus lagi,
satu daripada 7 jirus itu ialah air yang bercampur dengan tanah. Dan ratakan di mana tempat kena najis itu, hatta jika dikincahkan. Baik, hatta ni biar. Ini cara menyuci yang kedua. Baik. Kita tengok dulu tuan-puan cara langkah bersuci najis berat. Kita dah tahu contoh najis berat. Kita dah tahu contoh najis berat. Dia dah bagi contoh tadi, semua benda yang keluar daripada semua juzuk anjing dan babi, ataupun tiap-tiap yang keluar daripada anjing dan babi, tahi sama ada tahi, ataupun air kencing, ataupun air liur, ataupun air mata dia, ataupun hingus dia, ataupun tahi telinga dia, ataupun badan anjing dan babi itu sendiri yang basah, maka semuanya dihukumkan najis. Baik, cara nak bersuci dia ada 3 langkah tuan-puan, sama dengan cara bersuci najis ringan, najis berat. Cara bersuci najis berat 3, cara bersuci najis sederhana 3, cara bersuci najis ringan 2. Dia mudah saja. Baik, langkah bersuci najis berat sama dengan langkah bersuci najis sederhana yang kita akan bincang minggu depan. 3 langkah mesti ikut. Jadi SOP dia mudah saja tuan-puan, kita follow 3 langkah tepat, insya-Allah suci. Pertamanya ialah yang disebut dalam kitab kita ini, dia kata hendaklah, ini wajib dibasuh 7 kali. Dia cerita langkah kedua dulu. Barulah dia cerita langkah pertama. Hendaklah dibasuh 7 kali setelah dihilangkan. Baik, kita ikut yang formal, yang rasminya dia langkah pertama ni tuan-puan, wajib mesti dihilangkan diri. Mesti dihilangkan diri najis anjing atau babi itu sehingga tinggal kesan-kesannya sahaja. Ini langkah pertama. Langkah pertama tuan-puan, mesti kita kena hilangkan diri ain. Ain itu maksud diri najis. Kita hilang, kita buang air najis yang berada di atas lantai, najis anjing yang ada di kain, diri najis anjing yang ada di badan kita, kita buang. Sehingga tinggal apa dia tuan, tinggal kesan ataupun tinggal ciri-ciri, dan kesan itulah, ciri-ciri itulah yang kita akan basuh. Jangan skip langkah ini. Kalau skip langkah ini, memang dia tidak akan menghasilkan natijah dan rizak suci. Dia tak akan suci. Kenapa? Kerana kita jadi basuh najis. Kita bukan nak basuh najis tuan-puan, tapi kita nak basuh tempat yang kena najis. Sebab itulah langkah kita kena follow, ikut flow dia. Pertama, buang dulu, baru kita boleh basuh tempat kena najis. Kalau kita tak buang najis tuan-puan, apa yang berlaku menyebabkan kita basuh najis. Daripada najis dia ada atas lantai, kita jirus di atas najis. Ataupun dia buang najis tak sempurna, tak habis lagi dia buang, juga sama konsep dia. Seolah-olah dia membasuh najis. Kenapa? Najis masih ada di lantai. Kenapa dia buang separuh saja? Kesan, bukan tinggal kesan, tapi masih ada jirim, masih ada material najis, masih ada diri najis yang perlu dibuang dulu sebelum dijirus, sebelum dibasuh. Baik, settle tuan-puan yang pertama. Langkah pertama iaitu buang diri najis sehingga meninggalkan kesan-kesan najis ataupun tinggalkan ciri-ciri najis. Teknik untuk buang kita dah sebut 2 teknik umum minggu lepas tuan-puan. Teknik membuang najis. Ada pelbagai cara untuk kita buang najis. Kalau najis di lantai, paling simple, paling mudah untuk buang najis atas lantai. Kita ambil tisu, kita ambil kain, kita lap sehingga buang air. Sama ada air itu air kencing tuan-puan ataupun tahi, kita buang tahi atas lantai kita. Tinggal apa dia tuan-puan? Ambil tisu sekali, tak habis lagi. Ambil tisu kali kedua, baru habis. Ataupun ambil tisu kali ketiga, baru habis. Habis apa? Habis diri tahi itu. Yang kata habis tu apa dia tuan-puan? Hanya tinggal kesan. Dah kering dah tempat tu. Kalau tinggal pun lembab. Lembab ni apa? Maksud lembab ni, lembab yang tidak menekat air.
Kalau tuan-puan kata lembab, kita tak tisu masih menyerap air, itu tak hilam lagi air. Nak kata hilang air ni tuan-puan, ambil tisu putih, kita letak di atas tempat yang kita buang tadi, memang tisu tu putih juga. Dia tidak ada kesan pada tisu. Kenapa? Kita dah buang air. Kita dah buang tahi anjing yang ada atas lantai rumah kita, yang ada atas lantai atas tangga rumah kita. Kita buang dah tahi. Buang tahi tinggal apa? Tinggal kesan. Yang meninggalkan ciri-ciri saja. Ciri apa? Ciri bau saja. Tapi diri ada, diri tak ada. Mana tahu diri tak ada? Ambil tisu putih letak, tak berwarna dah. Kalau ambil tisu putih letak atas lantai, tonyoh-tonyoh masih ada warna, itu tuan-puan tak hilang lagi diri, masih ada diri. Kita ambil cara pertama, kita dah belajar minggu lepas, saya ulang sekali lagi. Ambil apa pun, tisu atau kain, kita lap sehingga hilang betul-betul. Ataupun cara buang yang kedua. Cara buang yang kedua tuan-puan. Baik, sebelum saya nak sebut cara buang yang kedua, ni ulangan saja, minggu lepas dah sebut. Kalaulah air kencing itu berada di baju, berada di kapet, berada di atas tilam, berada di atas cushion. Jadi cara nak buang dia tuan-puan, kita buang dengan perah ataupun sedut. Kita perah, kalau baju ni tuan-puan, air kecil, anjing di kain kita, maka kita perah betul-betul bagi dia keluar. Yang tinggal di baju ni apa? Yang tinggal di baju kesan. Kesan apa? Ciri. Apa ciri? Bau. Bau memang bau najis. Warna masih ada najis. Warna najis masih ada. Itu dia panggil ciri yang tinggal. Tapi diri dah tidak ada. Material dah tak ada. Kenapa? Karena kita perah kain ni, kita perah ni sehingga dia menitis keluar. Dia menitik keluar ni apa? Air kecil babi, air kecil anjing dah keluar, dah menitik keluar. Yang tinggal ni kering. Bukan lembab saja, kering. Kalau lembab pun lembab yang tak melekat dah. Maka inilah kita nak teruskan langkah yang kedua. Sebab kita dah settlekan langkah pertama. Ini teknik pertama, cara kita buang. Ada cara teknik yang kedua, kita boleh buang najis melalui basuhan juga. Ni saya sebut juga minggu lepas tuan-puan. Kalau di baju, di cushion, di tilam, kita boleh perah ataupun sedut. Sedut tak kisah tuan-puan nak sedut dengan apa. Nak sedut dengan vacuum boleh. Adapun sedut dengan teknologi apa pun tak kisahlah. Sama ada vacuum ataupun tuan-puan nak sedut dengan apa tak kisah. Asalkan sedut, ambil air, diri najis yang berada di baju, yang berada dalam kapet, yang berada di tilam, sehingga tinggal kesan saja. Ini satu teknik yang umum. Ada teknik yang kedua tuan-puan. Teknik yang kedua, kita nak hilangkan diri najis menggunakan air juga. Teknik yang kedua, tapi teknik ni kena pandai juga, sebab kalau tak pandai yang ni, dia tak tahu bila nak mula basuh. Sebab basuh pun dengan air, buang pun dengan air. Ini dia kena pandai. Kadang-kadang dia tak tahu basuh bila dan buang bila. Bagi dia basuh. Belum basuh, jangan basuh sebelum buang. Sebab ni teknik buang ini dia kena tahu. Baik, pertama tuan-puan, kita buat macam mana? Kita nak buang air najis, diri najis dengan menggunakan air juga. Macam mana cara dia? Cara dia ialah kita tak nak ambil tisu, tak nak ambil kain, tak nak. Kita atas lantai kita ataupun di baju kita ni kena air kecil anak kita, kena air kecil anjing, kita nak ambil air, nak buang dengan air juga. Boleh ke tidak? Boleh. Cara macam mana? Cara kita jirus air, jirusan yang pertama, kita jiru yang pertama tuan-puan, dia menitis apa bawah. Titisan ini ingat najis, sebab dia mengeluarkan najis yang berada di dalam kain. Najis anjing ataupun air kecil anak kita mutawassitah, dia akan keluar menitik. Di bawah ini adalah air kencing. Di bawah ini air kencing. Kita jirus lagi buang air kecil sehingga zon kita dah semua dah keluar dah. Air kencing dah keluar. Najis dah keluar. Yang tinggal apa? Yang tinggal kesan, belum lagi dibasuh dengan sempurna. Contohlah 2 kali jirus tuan-puan, baru zon hati kita kata, oh okey dah habis dah ni, air kecil dah keluar habis. Tinggal ni apa? Tinggal ni kesan. Apa maksud kesan? Baunya masih ada. Baunya masih ada, warna pun masih ada. Itu kesan. Tapi diri dah hilang
hilang dengan sebab apa? Dengan sebab jiruhan 2 kali jirus ke bawah dah gugur. Ke bawah itu ialah diri najis air kencing anjing ataupun air kencing anak kita. Baik, settle langkah pertama. Langkah kedua, barulah kita nak follow langkah kedua. Langkah kedua ni apa tuan-puan? Langkah kedua, basuhan yang menghilangkan najis. Baru langkah kedua. Paling mudah tuan-puan, paling mudah. Kita ingat waktu ingat kita basuh kencing kita tuan-puan. Kita basuh begok kita. Termasuk saya sebut tuan-puan untuk mudah faham dan juga praktikal. Kita basuh begok kita tuan-puan, kita basuh kencing kita. Kita mesti follow 3 langkah ni juga. Langkah pertama ialah buang air kencing yang berada di lubang zakar kita. Langkah pertama, kita mesti buang air kecil yang berada di lubang zakar kita. Kita nak basuh apa ni tuan-puan? Nak basuh tempat kena najis di mana? Di lubang zakar kita ataupun di faraj kita. Ataupun kita nak qada hajat ataupun berak tuan-puan. Yang kita nak basuh apa? Bukan kita nak basuh tahi, tidak. Yang kita nak basuh ialah tempat keluarnya najis kita. Apabila najis keluar, dia akan tinggal apa? Dia akan tinggal najis yang masih ada di tempat keluar dia. Di exhaust kita masih ada najis. Di punggung kita masih ada najis. Maka kita nak basuh najis ataupun tempat dia, kita nak basuh tempat keluar najis. Sebab itu langkah pertama, mesti hilangkan dulu tahi yang berada di lubang punggung kita. Nak hilang macam mana? Tak nak guna tisu, tak nak guna kain. Kita guna air. Sebab itu saya sebut tadi, teknik menggunakan air untuk menghilangkan najis sangat praktikal dengan kita ketika mana kita basuh kencing ataupun basuh berak. Bermakna tuan-puan basuhan kali pertama, tuan-puan spray dengan paip kali pertama di punggung kita, spray kali pertama, bukan langkah kedua lagi, tidak. Jangan ingat ni kita basuh dah, tidak. Belum basuh lagi. Itu basuhan untuk hilangkan najis. Itu dipanggil spray air untuk buang diri najis. Apabila kita rasa 2-3 kali kita spray, dah rasa najis kita dah hilang, baru masuk langkah kedua. Apa langkah kedua? Baik, kita nak sambung langkah kedua, iaitu langkah keduanya dia panggil basuh yang menghilangkan najis. Yang ni basuh yang menghilangkan kesan najis. Sebab kita dah buang dah diri najis, kita dah buang, tinggal kesan. Jadi kesan itulah kita basuh yang boleh menghilangkan kesan najis. Baik, kita terus kepada langkah yang kedua. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, hendaklah dibasuh 7 kali setelah dihilangkan airnya dengan jirus yang pertama. Baik, tambah 6 kali jirus lagi. Baik, langkah kedua tuan-puan. Langkah kedua, basuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Ini langkah kedua. Langkah kedua, basuh tempat kena najis itu dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Baik, di sini juga penting pengiraan 7 macam mana. Silap pengiraan, kalau fail pengiraan tuan-puan, bahaya. Kenapa? Tak cukup syarat. Pengiraan ini penting untuk memastikan bahawa syarat wajib sempurna. Kenapa? Kerana langkah kedua wajib dibasuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Ingat tuan-puan, angka 7 bukan sunat tetapi wajib. Di dalam tata cara bersuci najis berat, disyaratkan, diwajibkan basuh sebanyak 7 kali. Itu bukan sunat. Adapun insya-Allah minggu depan kita akan belajar tata cara bersuci najis sederhana. Dia tidak mensyaratkan ataupun tidak mewajibkan basuh sehingga 3 kali, tidak. Tetapi sunat dalam najis ringan, najis sederhana, tuan-puan, sunat kita meninggalkan basuhan. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar. Tak wajib, jangan kita terkeliru. Tetapi dalam najis berat tuan-puan, dia bukan sunat, dia wajib. Wajib 7. Sebab itu apabila wajib, sangat penting untuk kita tahu cara pengiraan 1, 2, 3 sampai 7. Takut silap kita implement, menyebabkan sebenarnya kita basuh baru sekali, tapi kita dah kira 7.
Sebenarnya kita basuh baru sekali, tapi kita syarak kira sekali, tapi kita dah kira 7. Kita nak belajar pagi ni tuan-puan, pengiraan menurut syarak. Baik, settle. Jadi basuhan pertama tuan-puan, ingat bagaimana cara pengiraan basuhan pertama. Sebab kita dah tahu basuh pertama, angka ni kita dah tahu wajib basuh 7 kali. Satu daripadanya menggunakan air dikurus daripada tanah, wajib. Kalau najis sederhana, minggu depan kita akan belajar sunat menigakan. Sunat kita basuh 3 kali. Cara 3 minggu depan kita kira. Jangan keliru. Baik, kita terus tuan-puan cara pengiraan 1 kali. Jadi basuh dengan air mutlak sebanyak 7 kali. Dan basuhan pertama ni tuan-puan, macam mana nak kira basuhan pertama? Cara pengiraan basuhan kali pertama, cara dia ya tuan-puan, iaitu basuhan yang menghilangkan ciri-ciri najis. Saya ulang sekali lagi tuan-puan, basuhan pertama ini iaitu basuhan yang menghilangkan ciri-ciri najis. Baru dikira kali pertama. Walaupun dari segi zahirnya, angkanya, kita basuh 3 kali. Tetapi basuhan 3 kali itu, kali ketiga barulah hilang air ataupun ciri najis. Maka kali ketiga itu baru dikira sekali pada syarak. Baru dikira basuhan kali pertama pada syarak. Okey, contoh tuan-puan. Contoh, tempat ini kena najis. Tempat ini kena najis. Kita langkah pertama kita buang najis. Tinggal ciri. Maka langkah kedua kita basuh. Basuh ni berapa kali? 7. Kali pertama macam mana nak kira? Kiraan kali pertama dikira berdasarkan basuhan yang menghilangkan ciri najis. Contoh, saya ambil kali pertama jiru kali pertama, tengok tak hilang lagi. Ambil air kedua, jirus, zon hati kita zon 2 kali, tak hilang lagi. Tengok di mata tak nampak dah. Bau dia tak wajib cium, zon sahaja. 2 kali, zon hati tak hilang lagi. Ambil kali ketiga, jirus kali ketiga. Kali ketiga, level, standard hati kita, berat hati kita kata, 3 kali aku jirus, 3 kali aku basuh ni, hilang ciri dia. Hilang ciri itu maksud apa tuan-puan? Warna kita dah tengok tak ada. Bau, zon hati kita tak perlu cium, bau dah hilang, bau najis, dan rasa tak perlu letak di lidah, zon hati kita kata dah hilang. Apabila kali ketiga barulah hilang ciri najis, dari segi syaraknya dikira 1 kali. Itulah dia dianggap kali pertama. Barulah clear basuhan kali pertama. Maknanya tuan-puan, kita perlukan 6 kali lagi. Kita perlukan 6 kali lagi. Yang paling pentingnya tuan-puan, pengiraan untuk kita betul-betul confirm, betul-betul teliti, ialah pengiraan kali pertama. Sebab kali kedua untuk cukupkan 6, ada 6 kali lagi, dia sangat mudah. Tapi yang payah sikit nak kira, nak teliti, jangan kita termiss, terlepas pandang jangan, iaitu pengiraan kali pertama. Apabila kali pertama tu dah hilang air najis, dikira sekali, walaupun 3 kali kita basuh, tapi kali ketiga tu baru hilang, maka pada syarak menganggap kali pertama. Baik, settle kali pertama. Kita dah kira kali pertama, baru kita dah dapat basuhan kali pertama yang wajib, maka kita lengkapkan 6 lagi untuk menyempurnakan basuhan 7 kali basuhan. Dan salah satu dari 6 itu tuan-puan, salah satunya kita guna basuhan menggunakan air yang dikeruh daripada tanah. Baik, settle. Kali kedua, kali pertama settle tuan-puan, kali pertama settle, kali kedua
Kali kedua, kita tak perlu lagi jirus untuk menghilangkan ciri. Tak perlu. Kali kedua, hanya jirus untuk menyempurnakan perintah syarak. Pastikan jirus rata tempat kena najis. Kali kedua tuan-puan, kita ambil. Kali kedua, jirus rata semua tempat kena najis. Jangan separuh je. Najis ni luar, kita jirus separuh. Tak menghasilkan. Kita jirus tempat semua tempat kena najis bagi rata. Jirus berapa? Sekali. Maknanya, kira kali kedua. Kali ketiga, ambil satu lagi jirus. Kali ketiga, rata tak? Rata semua tempat, kira 3 kali. Ingat cara pengiraan kedua, ketiga sampai ke-6 tuan-puan, iaitu jirus merata tempat. Jirus yang meratakan tempat yang kena najis tadi. Tempat yang dah hilang najis, kita jirus untuk menyempurnakan syarak. Jirus apabila rata tempat, dikira 2. Jirus pula dikira 3. Jirus rata semua dikira 4. Tapi kalau jirus sekali tak rata lagi, kena jirus 2 kali. Baru rata, baru dikira 2. Itu cara pengiraan. Tuan-puan, sampailah 6. Mudah saja. Kalau tuan-puan agak keliru, boleh tanya sekejap lagi dalam board, dalam inbox. Saya akan respon sekali lagi. Baik, itulah dia tuan-puan cara pengiraan. Kata kunci dia, paling penting tuan-puan nak kena alert, iaitu pengiraan kali pertama. Kali kedua mudah. Sebab kali kedua, dia just nak menyempurnakan bilangan. Cuma syarat dia, pastikan kali kedua dan kali ke-6 sehingga ke-6 ini, iaitu jirusan ataupun basuhan yang menyempurnakan tempat kena najis. Maksudnya, rata semua tempat kena najis. Sekali jirus tak rata, ambil kali kedua, rata, baru kira 2 kali. Nak kali ketiga pula, jirus kali pertama, tak rata lagi. Jirus kali kedua, tak rata lagi. Jirus kali ketiga, baru rata, dikira 3. Nak kira kali keempat, jirus kali pertama tak rata, jirus kali kedua tak rata, jirus kali ketiga tak rata, jirus kali keempat tak rata lagi, jirus kali kelima tak rata, jirus kali ke-6 baru rata, dikira 4 kali. Itulah dia cara 4, 5 sampailah 6. Mudah saja tuan-puan. Baik, settle. Dia jangan kira angka. Jangan kita kira. Ada setengah orang tuan-puan, dia main kira kali je. Jirus sekali, dah sekali. Tanpa dia melihat najis hilang tak hilang ciri najis. Tak, dia tak kisah. Dia jirus sekali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, settle. 7 kali itu bagi dia dah settle. Ada orang buat macam ni tuan-puan. Dia jirus 7, baru dia nilai. Settle tak lagi 7. 7 kali jirus, baru dia nilai. Bukan. Penilaian itu kali pertama. Apabila hilang najis, baru dikira kali pertama. Nampak simple, nampak mudah, tetapi sebenarnya boleh kesan yang ataupun risiko yang besar sekiranya kita buat mudah. Memang nampak mudah saja tuan-puan, tetapi kalau tersilap pengiraan menyebabkan yang mudah itu jadi sukar balik. Baik, settle. Cuma sebelum saya nak teruskan tuan-puan, nak habiskan sikit lagi. Saya nak cerita konsep yang sama. Pengiraan ni tuan-puan mudah saja. Pengiraan 1, 2 sampai 6 ini, pengiraan yang sama ataupun konsep pengiraan sama dengan nanti kita akan belajar tajuk ni, dengan pengiraan basuhan pada wuduk dan pada mandi wajib. Pada mandi wajib tuan-puan, basuhan kali pertama itu wajib. Basuhan kali kedua, ketiga itu sunat. Basuhan kali pertama pada wuduk wajib. Basuhan kali kedua sunat, basuhan kali ketiga sunat, kali keempat makruh dan sebagainya. Jadi, macam mana kita nak kira basuhan wuduk yang wajib kali pertama wajib? Iaitu basuhan yang meratakan anggota. Contoh tuan-puan, macam mana kita nak basuh? Nak kira 1 kali basuhan pada muka, anggota wajib muka. Macam mana kita kata basuhan kali pertama ni wajib? Kemudian kita nak basuh pula kali kedua, nak basuh pula kali ketiga. Kerana 3 saja. Basuhan yang wajib ini basuhan kali pertama. Macam mana nak kira? Kira dia ialah basuhan yang meratakan seluruh kawasan muka. Ambil daripada pihak atas sampai kepada pihak bawah. Ambil daripada lebar kiri ke kanan. Maka rata semua ni, kawasan muka semua ni rata. Berapa kali basuh nak meratakan semua? Ambil air pertama, bau depan. Contoh je lah tuan-tuan, depan. Ambil kali kedua, bau rata tepi. Maksudnya 2 kali ambil air, bau rata dikira sekali.
dikira satu kali. Itulah dia, kali kedua itulah dia dikira sekali pada syarak. Contoh dia tuan-puan, kita ambil air paip letak depan dulu, letak atas dulu. Contoh je lah, nak bagi nampak. Contoh atas dulu, rata semua atas. Bawah ni tak rata lagi. Kita ambil air, tada pula air kedua, kita ratakan bawah. Ratakan bawah. Rata semua, barulah kita naik ke tempat sunat ni. Ni kawasan-kawasan sunat, bawah-bawah ni sunat. Maknanya 2 kali kita basuh tuan-puan, 2 kali basuh muka, merata. Kali kedua rata, maksudnya kali kedua itulah dinamakan satu kali. Barulah dapat hasil satu kali yang wajib, selesai wajib. Barulah kita ikut dengan sunat kali kedua. Nak dapat pahala sunat kali kedua, kita ambil pula. Kali kedua sunat ni sunat. Rata tak? Rata. Okey, kalau basuhan kali kedua tu sekali dia ambil air rata, dikira 2 kali. Sunat lagi sekali, kali ketiga. Kali ketiga ambil air lain. Ambil air lain, tak rata. Tak boleh kira 3 lagi, kena lengkapkan. Ni, lekat, ambil air lain lagi, lekatkan di bawah. Maka 4 kali tu, maka kali keempat itu dikira kali ketiga. Sebab, kerana melengkapkan, basuhan yang sunat kali ketiga. Itu mudah saja. Itulah konsep dia, cara pengiraan 1 ataupun 2. Bukan kita kira main hulu sahaja, tidak, main letak aja. Dia kena buka paip tuan-puan, pakai paip pancuk kita di rumah, kita ada paip hujan kita buka, kita letak aja, tak ada di muka kita, tak tahu nak kira bila. Dia kata tak kira lah, ikutlah, hantam je lah, kira sekali je lah ni. Dikira sekali hak wajib. Tapi nak dapat pahala sunat, macam mana nak kira dapat pahala sunat? Tak main, tak kira lah ustaz, sunat tak kira, janji sah wuduk je. Jadi rugilah 2. Walaupun duk bawah paip tuan-puan, dia boleh kira sebenarnya 2, boleh kira sebenarnya 3, walaupun dia tak keluarkan paip. Ada orang dia nak berhati-hati macam ni kan, paip duk depan dia ni paip, jadi dia tadah muka dia kat paip sekali, dia buat keluar balik, masuk kali kedua, dia keluarkan balik dia halihkan balik kepala dia, dia hulur balik depan kali kedua, keluarkan balik, hulur kali ketiga balik. Ini dia nak betul-betul pengiraan kali ketiga. Jadi tak jadi? Ya, betul. Betul juga macam tu. Itulah cara paling mudah nak kira. Tetapi kalau kita tak nak hulur keluar kepala pun, tak nak jongor kepala keluar pun boleh. Letakkan sahaja di muka kita boleh. Paip kita duk, oleh kerana ni paip kita, kalau surau jangan buat. Bazir surau, duit surau tu, jenuh cepat cari duit. Kita letak aja di muka kita tuan-puan. Tak halih-halih pun, letak aja. Nak kira macam mana 3 kali. Okey. Kali pertama kita kira, kita ratakan dulu. Paip di atas ni, air pancuk di depan ni, pancuk depan ni. Kita pun tanya, rata dah sekali. Rata sekali dikira 1 kali. Lepas tu kita tak alih pun muka kita. Untuk kali kedua, tak alih muka kita kali kedua. Cuma macam mana cara untuk kita nak kira kali kedua? Kira kali kedua setelah kita ratakan semua kali pertama dah rata, maka kira kali kedua, air datang selepas rata tu. Air datang selepas rata tu, kita just meratakan saja 2 kali. Patut ratakan 3 kali, cukup. Boleh awak keluar. Dah 3 dah. Sama juga konsep mandi. Mandi wajib tuan-puan, kita rata seluruh badan wajib sekali. Kemudian kita nak sunat 2 kali lagi. 2 kali basuhan. Kita tetap berada di bawah air pancuk kita tu, cuma kita kena tahu bila rata semua sekali, dan bila pula kita nak buat rata 2 kali dan 3 kali. Kita tahu sendiri cara dia. Baik, settle. Kita terus tuan-puan langkah yang ketiga. Langkah ketiga dalam ni dia tak sebut tuan-puan, dia tak sebut langkah ketiga. Langkah ketiga apa dia tuan-puan? Langkah ketiganya ialah penilaian. Penilaian. Sebab tu setengah kitab dia hanya sebut 2 sahaja. Tapi tambahan ni, perincian tambah ketiga ni, walaupun dia tak sebut mengikut step, tapi sebenarnya ulama' dah sebut serentak. Apa dia? Langkah ketiga, penilaian suci dengan ataupun berdasarkan standard zon. Penilaian ini suci ke tak suci ni tuan-puan, siapa nak nilai? Diri kita. Standard mana? Standard di dalam fiqh ni tuan-puan dia ada 4 ataupun asasnya 3. Pertamanya yakin, yang keduanya zon, yang ketiganya syak. 3 ni 2 sahaja diambil kira pada syarak, yang ketiga tidak diambil kira.
Pertamanya yakin, yang keduanya zon. Ini standard yang diguna pakai. Ini dia indikator yang diguna pakai di dalam syarak. Di dalam bab bersuci tuan-tuan, syarak meringankan kepada kita. Syarak tidak mewajibkan penilaian menggunakan standard yakin. Kenapa? Kerana standard ini sangat sukar untuk kita implement. Maka syarak dia tidak akan menekan kita sekiranya benda itu sukar untuk kita buat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menekan kita suatu perkara yang kita sukar untuk buat. Kalaulah Allah menekankan standard yakin tuan-tuan, sangat sukar untuk kita buat. Sebab yakin kita tahu bagaimana cara untuk yakin, mesti mendapatkan maklumat itu dengan pandangan dengan anggota kita. Mesti tengok, mesti dengar, mesti letak di lidah untuk rasa betul ataupun tidak. Itu dipanggil standard yakin. Tetapi dalam bab bersuci tidak disyaratkan yakin, hanya disyaratkan zon, berasakan hati dengan basuhan beberapa kali ini. Hati kita cenderung mengatakan suci berdasarkan usaha kita basuh beberapa kali. Tak perlu kita cek, cium di lidah hidung, tak perlu kita letak di lidah. Adakah masih ada ciri bau, letak di hidung. Adakah masih ada ciri rasa, letak di lidah. Ada tak ada rasa air kecil, tak wajib. Tak wajib. Kalau orang tak tahu dia punya panduan ini tuan-tuan, step yang ketiga ini menyebabkan dia menyusahkan diri dia akan menimbulkan was-was, menimbulkan curiga, menimbulkan selesaan diri dia akan rasa suci ke tidak, sekejap-sekejap dia kena cium, lepas basuh berak cium tangan lagi, lepas basuh berak cium tangan lagi, sebab tu setengah jam dalam tanah tak keluar-keluar. Kenapa? Kerana syaitan duk kacau dia. Tak suci lagi haji, tak suci lagi haji, syaitan duk kacau dalam diri dia. Basuh lagi haji, tak suci, sampai setengah jam tak suci-suci. Kenapa? Lepas basuh dia cium, lepas basuh dia cium, lepas basuh dia cium, tetap tak hilang. Tu bahaya. Jadi sebenarnya tuan-puan, penilaian dia suci ni mengikut standard zon, berdasarkan kaedah al-yakin la yuzalu bisyakki. Tetapi pengecualian di dalam bab bersuci kaedah ini ada istisnanya, pengecualian bab bersuci dan bab masuk solat dikecualikan oleh syarak. Mana contoh dia tuan-puan? Contoh dia apabila kita basuh berak tuan-puan, kita langkah pertama kita spray air itu buang diri najis, langkah kedua kita basuh. Kita basuh kadar mana standard zon kita. Penilaiannya ialah standard ataupun qadar zon hati kita. Basuh qadar ni, air banyak ni dah hilang ciri-ciri dia. Tak perlu yakin. Kalau yakin, dia kena cek satu persatu, 3 ciri. Kena cek warna masih ada tak tidak warna najis di punggung kita. Yang keduanya tuan-puan, kena cek bau tak lagi najis di punggung kita. Yang ketiga, kena cek adakah rasa tak rasa lagi najis. Kerana 3 ciri najis mesti hilang. 3 ciri najis mesti hilang. Dan nak hilang dengan yakin, semuanya mesti cek. Tapi syarat tidak memberatkan kita suruh tengok punggung kita ada tak ada najis. Kalaulah syarat memberatkan, kena yakin, kena tengok tuan-puan di punggung kita ada najis tak ada najis. Yang kedua, kena cium punggung kita ada najis tak ada najis. Siapa nak tengok? Atau siapa nak tolong cium? Tak ada siapa pun nak tolong bantu kita tengok, nak tolong bantu kita cium. Kita sendiri kena cium. Dan siapa nak tolong rasa, letak di lidah kita, lepas basuh nak tolong rasa ada tak lada lagi najis. Maka inilah dia tuan-puan, syarat meringankan supaya kita tidak memberatkan sampai ke peringkat yakin. Memadai hati kita kata basuh banyak ni dah clear dah. Basuh banyak ni dah okey dah. Baik, settle tuan-puan. Kalau orang turut sangat dia mengaji tak berapa nak clear, tak berapa nak intensif, menyebabkan dia letak dia letak cermin dalam bilik mandi dia. Kenapa? Dia nak cek ada tak ada lagi waswah. Ni penyakit waswah ni, penyakit ikut syaitan. Penyakit ikut syaitan. Wah tu sampai setengah jam tak basuh berak, tak clear. Sebab apa? Waswah. Takut ada lagi najis ni, dia kata ni, takut ada lagi najis. Basuh lagi, tak suci lagi. Dia tak kira zon tak zon. Tu dia nak ambil yakin. Baik, saya tahu tuan-tuan. Baik, kita terus yang terakhir sekali. Dah settle dah 3 langkah, cuma yang terakhir itu cara yang lain. Hatta, ni cara. Jika dikincah, dicelup benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh,
Kalau ada air keruh lah tuan-tuan, kolam mana-mana keruh air daripada tanah, yang dikeruhkan daripada tanah, ataupun air kolam rumah kita bercampur dengan tanah, keruh air itu, jika dikincah, benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh dan yang berarus, yang berarusan dengan 7 kali kincah, air yang berarus, yang deras, dengan 7 kali kincah, nescaya sucilah ia. Tu. Walaupun jika dikincahkan, dalam buku tuan-puan, di kitab tuan-puan dalam bahasa Melayu tu, dia kata walaupun jika dikincahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh dan yang berarusan, maksud yang berarusan yang air yang mengalir, air yang berarus, bukan statik, dengan 7 kali kincah nescaya sucilah ia. Jadi air ni ada 2 bentuk tuan-puan, ada air yang statik, air yang tak mengalir, maksud air yang tak berlari, ataupun air yang berlari. Kalau air yang berlari, kita tadah saja, mudah, kita letak saja air yang berlari, air yang dikeruhkan daripada tanah, kita tengok air itu keruh daripada apa? Keruh daripada tanah. Jadi dia keruh daripada tanah ni tuan-puan, kita boleh guna ke 6 air yang dikeruhkan daripada tanah, boleh, sebab dia wajibnya 1 sahaja. Wajib sekurang-kurang 1 kali daripada 7 itu mesti kita menggunakan air yang dikeruhkan daripada tanah. Adapun kita nak menggunakan ke 7 air yang dikeruhkan daripada tanah pun boleh, tidak menjadi isu. Cuma dia wajib sekurang-kurang 1 kali sahaja. Adapun kita nak lebih, boleh tak nak guna 2? Boleh. Nak guna 3? Boleh. Nak guna 4 air yang dikeruh daripada tanah? Boleh. Ataupun nak guna ke 7 air yang dikeruhkan daripada tanah pun tidak menjadi isu, kerana ke 7 air dikeruhkan daripada tanah itu dinamakan air mutlak. Cuma cara dia, kalau air itu bertakum dalam kolam kita, dalam kolam yang besar, kolam itu statik, maka kita nak celup saja pakaian yang terkena air kencing najis mughallazah, air kencing anjing ni, kita nak celup boleh ke tidak? Boleh. Sekiranya air itu besar ataupun air itu banyak, lebih 2 kolah. Maka cara dianya, kita jangan selam saja, tak cukup 7 kali. Kita mesti celup dan kita kucah. Maksud kucah ni macam mana tuan-puan? Maksudnya kita larikan air, maksud kita bergerakkan dia. Kita gerakkan, cuma pengiraan ini kena tahu. Pengiraan kali pertama kita celup, kita kucah sehingga, maksud gerakkan kita itu sehingga zon hati kita hilang najis, hilang ciri-ciri najis, berkira sekali. Batu kali kedua mudah, kali kedua sampai 6 gerak saja. Gerakkan kali pertama ke kiri dikira sekali, gerakkan kali kedua ke kanan dikira 2, tolak kali ketiga ke kiri 3, tolak pula kali keempat dikira 3, 4, 5, 6, 7. Settle. Jadi 2 ke 6 mudah, tapi ingat, kicahan kali pertama itu dia panggil kicahan untuk menghilangkan najis. Kalau kita zon kata kicahan sekali je hilang najis sebab air ni banyak. Okey. Maknanya kita kicah sekali dah dikira sekali, gerak kicahan kali kedua 2 kali, gerak kali ketiga 3 sampai 7 tuan-tuan. Bermakna 7 kali gerak kita, 7 kali kicah dianggap selesai. Kenapa? Kerana syarat 7 kali sahaja. Baik, itu yang disebut oleh musannif kita ni, jika dikicah benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh dan air yang berarus dengan 7 kali kincah. Dengan 7 kali kincah nescaya sucilah ia. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-puan, minggu depan kita akan masuk tajuk baru, iaitu 3 langkah bersuci najis sederhana. InsyaAllah itulah najis yang banyak yang kita buat setiap harinya, ialah najis sederhana yang kita akan sambung insyaAllah minggu depan. Baik, kita tengok tuan-puan, minggu depan kita habiskan minggu depan, najis mutawassithah. Dia najis ni panjang sikit tuan-puan, baru kita masuk bab bersuci, bab gosok gigi pula. Kita tengok soalan, kalau ada soalan dalam inbox kita. Mana inbox ni? Dia hilang dah. Sekejap tuan-puan, saya nak baca inbox. Masa kita dah cukup.
Okey, soalan yang pertama, Al-Fadhil Bilal kita apa hukum berdagang anjing? Oi, nak jadi businessman anjing dan babi dengan orang bukan Islam. Jawab dia tak sah. Maksud berdagang ni jual belilah. Kalau kita nak buat perniagaan, buat bisnes anjing dan babi. Jadi bisnes kita ni, projek kita ni, kita nak buat bisnes kita ni transaksi anjing dan babi. Okey. Kalaulah jual beli anjing dan babi tak sah. Sama ada jual beli anjing dan babi sesama Islam ataupun dengan orang yang bukan Islam tak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia diri anjing dan babi itu najis. Dan syarat sah jual beli dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, syarat jual beli dalam mazhab kita, salah satu benda yang nak dijual ada 5 syarat. 5 syarat benda yang nak dijual, salah satunya mesti benda itu suci. Kalau benda itu najis, tak sah dijual beli. Tak sah dijual beli. Tapi kalaulah dia nak berjual beli, tak sah. Sama juga tuan-puan, ingat kita dah bincang juga dalam bab jual beli, iaitu najis, taib binatang. Tak kira binatang halal dimakan ataupun tidak. Jadi taib binatang ni tuan-puan, kita juga tidak sah dijual beli. Tapi cara dia macam mana? Cara dia kita nak tukar, kita tak boleh tukar, tapi kita nak guna juga, kita boleh menggunakan pendekatan yang syarak sediakan, iaitu nama dia adalah naqlul yadi. Akad itu termasuk di dalam akad naqlul yad. Naqlul yad ni apa dia tuan-puan? Iaitu pindah kuasa mengurus. Cara tak beri kita milik, tak boleh milik najis, tak boleh milik. Kita tak boleh milik anjing, tak boleh milik babi, tak boleh milik najis anjing, najis babi, najis binatang yang halal dimakan, najis binatang haram dimakan, tak boleh milik. Syarat hanya membenarkan kita untuk apa? Untuk mengurus sahaja. Untuk mengurus. Jadi syarat memberi kuasa mengurus. Bolehlah kita nak guna. Tapi guna tu milik ke tidak? Tak milik pun. Kita nak guna untuk masuk di pokok, nak buat baju pokok. Maka akad dia apa? Akad besar ya, kita panggil apa? Kita panggil akad pemindahan kuasa mengurus. Cuma kita guna terma dia tuan-puan. Terma dia apa? Terma dia hebah. Tapi hebah ni bukan hebah pemindahan milik, tidak. Hebah dia panggil hebah di atas nama naqlul yad. Tu jarang-jarang kita buat, kita agak confuse lah. Bukan hebah biasa. Kalau hebah biasa, dia panggil hebah pindah milik. Saya hebahlah kepada Abang Zaki, saya hadiahlah kepada Abang Zaki. Itu dia panggil pindah milik. Pindah milik dengan hadiah, pindah milik dengan akad hebah. Tapi pindah kuasa dengan hebah. Guna terma hebah. Cuma hebah ini, saya hebahlah baja ini kepada Abang. Maksud apa? Maksud hebah di atas prinsip tukar pengurusan benda ni. Tu satu. Okey, boleh. Jadi kalau nak juga tai anjing, tai babi, nak juga anjing, kita tak boleh jual beli, tapi kita boleh buat naqlul yad. Soalan yang seterusnya, adakah pendapat Imam Malik diri babi anjing tidak najis mughallazah atau tidak najis, iaitu suci? Baik, dia jawab dia, pendapat Imam Malik, bukan iman kita, bukan iman Hambali, bukan iman Hanafi, Imam Malik saja. Imam Malik, bagi Imam Malik, diri babi dan anjing tidak najis. Cuma dia punya air liur dia, kalau kena air liur wajib disucikan 7 kali, dan salah satu daripadanya menggunakan air tanah. Dia ada rahsia dia. Walaupun tak najis, tapi rahsia di sisi pendapat mazhab Imam Malik. Kerana apa guna air tanah? Kerana kuman yang ada, virus yang ada pada air liur ataupun dalam air liur tidak mampu dibasmi oleh teknologi lain melainkan tanah. Inilah dia rahsia yang Allah cipta. Virus tidak mampu dibunuh melainkan dengan air tanah sahaja. Ini rahsia yang ada pada yang dikaji oleh Imam Malik. Sebab itu dia wajibkan juga basuh 7 kali, dan di 1 kali mesti menggunakan air yang dikurus pada tanah, bukan kerana najis.
Tapi air liur saja, kalau yang lain tak najis. Tak perlu wajib basuh. Adakah pendapat Imam Malik diri babi anjing tidak najis? Ya betul, tak najis, mughallazah atau tidak najis, itu suci. Bukan najis mughallazah dan juga bukan najis. Iaitu dianggap suci. Tetapi dagingnya sahaja, di sisi Imam Malik haram. Dagingnya haram dimakan. Maksud suci ni tuan-puan, kalau kena dia tak perlu basuh. Soalan terakhir, bagaimana cuci daging mughallazah jika tiada air? Baik. Sekiranya tidak ada air, kerana najis mughallazah ini tuan-puan kena suci dengan air sahaja. Maka apabila tidak ada air, maka dimaafkan untuk solat juga walaupun ada najis secara tayammum. Tetapi apabila ada saja air, wajib dibersihkan balik. Apabila bertemu dengan air, wajib dibersihkan balik. Cuma sementara tak ada air tu, wajib juga sembahyang dalam keadaan kita ada najis, tapi kena tayammum dan juga teruskan dengan qada apabila ada air, wajib basuh balik. Baik, itulah dia tuan-puan sahaja soalan yang sempat kita jawab dan soalan yang ada. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu balik minggu depan, dan mudah-mudahan Allah berikan manfaat ilmu pada kita pada pagi ini dan berikan keberkatan ilmu kepada kita pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada semua, para pengerusi kita, kepada seluruh ahli tentang kuasa surau, dan saya serahkan balik kepada Abang Zaki. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Zaha dan kepada sahabat-sahabat yang join kuliah pagi ini, dan mudah-mudahan kita akan istiqomah untuk meneruskan kuliah pada minggu hadapan waktu yang sama dan hari yang sama. Sebelum mengakhiri kuliah ini, kita doa sikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'ul 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya minta diri dulu. Baik tuan-puan, yang di Facebook, insyaAllah saya rasa tak ada soalan di Facebook Live kita. Kalau terlepas pandan, mungkin ada yang saya tak nampak di Facebook Live ni. Kalau ada soalan, saya cuba respon secara bertulis. Baik, terima kasih kembali tuan-puan. Mudah-mudahan insyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang seperti biasa. Terima kasih kembali. Mudah-mudahan kita diberikan manfaat ilmu dan juga keberkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.